Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan salah satu topik dari bab 4 iaitu Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. Undang-Undang Tubuh Negeri Johor adalah diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar. Beliau memperkenalkan perlembagaan bertulis yang teratur dan lengkap. Perlembagaan bertulis ini dikuatkuasakan pada tahun 1895. Perlembagaan ini telah mengikut Perlembagaan Barat dan dinamakan sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor yang mengandungi perkara tentang keturunan Sultan sebagai pewaris takhta, pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor dan agama Islam sebagai agama negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagikan kepada dua, iaitu Majlis Negeri dan Jemaah Menteri. Majlis Negeri adalah dipengerusi oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua. Fungsi Majlis Negeri adalah membantu Raja dan Jemaah Menteri dalam mentadbir negara dan rakyat seperti yang termaktub dalam Pasal 49 Perlembagaan berkenaan. Jemaah Menteri adalah terdiri daripada 8 orang hingga 12 orang pegawai kanan kerajaan yang menjadi ahli majlis. Mereka adalah beragama Islam, berbangsa Melayu dan mestilah sebagai rakyat Johor. Pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik perlu mengangkut sumpah dan memberikan taat setia kepada kerajaan Johor dan Raja. Persidangan ini akan diadakan satu kali dalam setiap bulan atau bila-bila masa. Persidangan ini akan dikehendaki oleh Raja, diminta oleh Menteri Besar, Naib Menteri Besar atau permintaan 3 orang ahli jemaah menteri. Aspek perundangan. Dalam aspek perundangan adalah beberapa undang iaitu pelantikan raja dan bakal pengganti raja. Dalam aspek ini merupakan berbangsa Melayu, berdarah raja lelaki, beragama Islam dan jika tiada waris diserah kepada mesyuarat kerajaan. Selain itu, raja berhak memilih menteri besar manakala jabatan naib menteri besar ditentukan oleh jemaah menteri dengan perkenan raja. Yang kedua ialah bertanggungjawab untuk memelihara kedaulatan Johor. Maksudnya, kewajipan raja memelihara kedaulatan Johor dan melarang raja menirai negeri atau sebahagian wilayahnya kepada kuasa asing. Yang ketiga ialah peruntukan berkaitan agama Islam seperti agama negeri Johor adalah agama Islam tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna. Dan undang-undang itu berkuat kuasa ke atas seluruh lapisan masyarakat Johor. Yang terakhirnya ialah pelantikan dan bidang tugas jemaah menteri. Jumlah jemaah menteri tidak kurang 8 orang dan tidak lebih 12 orang. Diketuai Menteri Besar, anggota jemaah hendaklah bangsa Melayu, rakyat Johor beragama Islam, mengangkat sumpah dan taat setia kepada raja dan kerajaan. Pelantikan Menteri Besar adalah hak mutlak Sultan, ditugaskan membantu Sultan dan bersidang sebulan sekali kecuali semasa bulan Ramadan. Sambung perundangan. Setiap pegawai kerajaan yang dilantik menjadi menteri mesti mengangkat sumpah dan memberikan taat setia kepada raja serta kerajaan Johor. Persidangan jemaah menteri diadakan sebulan sekali dan pada bila-bila masa sahaja apabila dikehendaki oleh raja atau diminta oleh menteri besar atau naib menteri besar atau dengan permintaan 3 orang ahli jemaah menteri. Perkumpulan perlembagaan bertulis ini didorong oleh keinginan pemerintah Johor untuk membentuk kerajaan bercorak demokrasi bagi menggantikan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Pengisytiharaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor berjaya memantapkan sistem pentadbiran Johor bagi menghalang rancangan British menguasai negeri Johor. Sekarang saya akan membentangkan kesinambungan perlembagaan Malaysia. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor telah memainkan peranan penting di kalangan masyarakat Melayu semasa menentang penubuhan Malayan Union. Faktor utama penentangan adalah kerana kesemua sultan di negeri-negeri Melayu akan hilang kuasa dan kedaulatan mereka terhadap negeri masing-masing. Sultan Ibrahim dari Johor sendiri telah dipaksa oleh McMichael untuk menandatangani perjanjian tersebut, membangkitkan kemarahan di kalangan masyarakat Melayu sambil mendakwa bahawa menyalahi Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang tidak membenarkan Sultan Johor daripada melakukan apa-apa tindakan yang boleh menggugat kedaulatan negeri Johor.
Sebagai maklum balas terhadap penentangan tersebut, Baginda menganjurkan Perhimpunan Agung Pertama UMNO di Istana Baginda di Johor Bahru pada Mei 1946. Beliau turut sama memboikot pelantikan Gubernur Pertama Malayan Union. Hasil daripada kejayaan orang-orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union, para pemimpin negeri-negeri Melayu yang lain turut menggunakan Undang-Undang Tubuh Negeri Johor sebagai model bagi perlembagaan masing melindungi kedaulatan negeri-negeri Melayu dan kemudiannya digunakan pakai sebagai panduan dalam pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kesimpulannya, terdapat banyak nilai-nilai Islam yang dimasukkan secara tersurat dan tersirat dalam peruntukan UTKJ. Dengan itu, nilai-nilai baik dari ajaran Islam telah banyak mempengaruhi pengubulan UTKJ. Seterusnya, terdapat undang-undang yang berkaitan dengan raja seperti hukum melantik raja, sifat-sifat baik yang seharusnya ada pada diri raja. Para sarjana undang-undang telah mengakui bahawa pengubulan UTKJ banyak pengaruhi oleh nilai-nilai Islam, terutamanya telah terpengaruhi dengan kitab-kitab agama dari Riau. Hal tersebut banyak membantu penerapan nilai-nilai Islam dalam perlembagaan tersebut. Buktinya, UTKJ mengakui bahawa Islam adalah agama rasmi bagi negeri Johor dan kedudukannya sebagai agama rasmi mestilah berterusan untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih.